Jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lagi pada kali ini untuk membincangkan ataupun mempelajari tajuk baru iaitu transformasi isometri. Tapi untuk kali ini saya akan terangkan tentang translasi. Sebelum kita pergi kepada translasi, apa kata kita tengok dulu apa benda transformasi isometri. Baiklah, untuk transformasi, untuk pengetahuan awak, transformasi ni maksudnya adalah perubahan ataupun satu situasi untuk mengubah apa? Kedudukan, orientasi ataupun size image. Okey, apa maksud mengubah kedudukan? Mengubah kedudukan maksudnya mungkin pada awalnya awak berada di hadapan. Okey, dan kemudian awak berada di belakang. Ataupun pada asalnya awak berada di sebelah kiri dan kemudian awak berada di sebelah kanan. Itu maksudnya mengubah kedudukan. Okey, macam mana pula dengan orientasi? Orientasi maksudnya sekarang ni ialah, okey, andaikan sekarang ni ini adalah meja awak, ini adalah kerusi awak. Okey, jadi awak duduk atas kerusi ni. Jadi awak memandang ke hadapan kan? Baiklah, mengubah orientasi ni maksudnya tadi awak memandang ke hadapan kan? So bila kita orientasi maksudnya sekarang ni awak masih berada di atas kerusi tapi awak memandang ke belakang. Maksudnya berpaling ke belakang seluruh anggota badan awak. Itu maksudnya orientasi. Baiklah, size image ni maksudnya apa? Asalnya kecil, kemudian besar, ataupun asalnya besar kemudian menjadi kecil. Itu maksudnya transformasi. Ingat ya, transformasi ialah perubahan untuk kedudukan, orientasi dan size image. Apa pula maksud isometri? Baiklah, untuk isometri ni maksudnya adalah mengekalkan kesamaan. Mengekalkan kesamaan. Sama. Apa maksud sama? Sama saiz, sama bentuk. Kalau awak tengok dengan kedudukan, untuk kedudukan kat sini, tengok sama kan bentuk dia kan? Sama bentuk dia. Dan yang ini pun walaupun asalnya dia tengok depan, tapi bila dia tengok belakang, saiz dengan bentuk dia still sama. Jadi itulah transformasi isometri. Seterusnya, baiklah, transformasi ni dia ada beberapa jenis transformasi, iaitu translasi, yang kedua pantulan, dan yang ketiga adalah putaran. Jadi kita akan belajar satu persatu apa benda translasi, apa benda pantulan, apa benda putaran. Baiklah, untuk transformasi ketiga-tiga jenis ni dia ada sebelum dengan selepas. Apa maksud sebelum dengan selepas ni? Maksudnya macam ni. Ini sebelum dia berada di hadapan, dan selepas dia berada di belakang. Jadi ini adalah selepas. Jadi maksudnya yang anak panah ni pada sebelum nak pergi selepas, ini adalah transformasi. Cuma kita kena pastilah sama ada dia adalah transformasi translasi atau pantulan atau putaran. Untuk yang sebelum, kita panggil dia adalah dinamakan sebagai objek, dan gambarnya yang selepas tu itu adalah image. Biasanya
kalau untuk gambar rajah kita tengoklah, ada gambar sebelum, ada gambar selepas. Tapi bila ada dua, contohlah kat sini kan, yang ini sebelum kan. Okey, saya tukar kali lain kejap. Ini adalah sebelum, ini adalah selepas. Macam mana kita nak tahu yang mana satu sebelum dan yang mana satu adalah selepas? Biasanya yang sebelum ni kita andaikan ini adalah objek ni, namanya adalah P. Jadi yang selepas ni, image ni, kita akan tandakan dia sebagai P prime. Jadi maksudnya kalau sebelum objek tu contohlah adalah Q, jadi selepasnya, selepas dia melalui translasi atau pantulan atau putaran, dia akan menjadi Q prime. Image Q. Dapat? Baiklah, jom kita tengok 11.1. Baik, sekarang ni kita cuba jawab soalan nombor 1. Antara rajah berikut, yang manakah menunjukkan bukan suatu transformasi? Bukan satu transformasi. Ingat ya, transformasi mengekal, transformasi isometri mengekalkan kesamaan saiz dengan bentuk. Jadi kita tengok A, adakah ini transformasi? Ya, transformasi, dia mengekalkan bentuk dengan saiznya. Okey, B, adakah ini transformasi? Ya, dia berubah ya. Dan adakah mempunyai bentuk yang sama, saiz yang sama? Ya, jadi ini adalah transformasi. Manakala untuk C, adakah ini suatu transformasi? Tidak. Kenapa? Sebab dia tak mengekalkan bentuk objek yang asal. Tengok, benda yang berlainan kan, jadi tak sama. D, transformasi? Tidak. Ini pun bukan transformasi. Baiklah, untuk soalan yang kedua, K prime. K prime ialah image kepada K. Maksudnya ini adalah K prime, ini image dan ini adalah objek. Di bawah suatu transformasi, kenal pasti bucu image N. Bucu image N. So sekarang kita tengok dekat N. Ini dia punya bucunya. Agak-agak awak yang mana yang sama dengan N? Maksudnya bila dia bergerak tu kita tahu, okey, N sama dengan T. Awak tengok BD sama dengan VQ. BH sama dengan QR. Dia mengekalkan saiz dengan bentuk. Ini maksudnya saiz sama panjang dan bentuknya pun sama. HN sama dengan RT. NS, objek ni, image dia adalah TU. Dan SD, image dia adalah UV. Jadi bila soalan tanya bucu image N, jadi image bagi N adalah T. Image panjang BH, mana BH? Ini adalah BH. Jadi mana image dia? Ya, QR. Image, ini apa benda ya? Ini adalah simbol sudut. Sudut SDB, maksudnya dekat D. SDB. Jadi mana yang sama? SDB, iaitu sudut UVQ. Boleh? Soalan nombor 3. Kenal pasti pasangan yang kongruen dan nyatakan sebabnya. Kongruen. Apa benda kongruen? Tengok di sini. Yang tip kongruen ialah perihal sama bentuk dan sama saiz. Dia nak tengok sama bentuk dengan sama saiz. Jadi kita tengok A. Kongruen tak? Tidak. B, kongruen tak? Ya, kongruen. C, kongruen tak? Sama tak? Sama ya, walaupun ini anak panah beralih ke mana ni? Dia beralih ke, dia menuju ke kanan kan? Yang ini menuju ke kiri. Ini yang kita panggil dia sebagai orientasi ya. Dia asalnya ke kanan, lepas tu ke kiri. Okey, D, kongruen tak? Ya, kongruen. Okey, faham? Seterusnya, kita akan tengok transformasi yang pertama, iaitu translasi. Apa benda translasi ni?
Translasi ialah pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah yang sama dan melalui jarak yang sama. Saya tahu kalau melalui ayat kamu tidak akan faham, jadi kita akan tengok contoh lepas ini. Baiklah, translasi dihuraikan dengan menyatakan arah. Apa maksud arah ni? Arah ni maksudnya adalah kiri atau kanan, dan lepas tu atas atau bawah. Itu maksudnya arah. Dan jarak pergerakan nilai, nanti dia akan bagilah sesuatu nilai. Jadi biasanya kita akan gunakan vektor translasi, iaitu AV, AB, vektor A dengan B. Biasanya saya akan tukar dia menjadi vektor XY. Kenapa XY? Ini saya refer kepada paksi X, yang mana paksi X ke kanan, ke kiri. Dan untuk Y, kita akan tengok paksi Y yang mana ke atas dengan ke bawah. Bila sesuatu nilai tu menghala ke kanan, maksudnya ini adalah positif. Bila ke kiri, nilai dia akan jadi negatif. Dan untuk Y, kalau ke atas, maksudnya nilainya adalah positif, dan bila ke bawah maksudnya nilai dia adalah negatif. Okey, boleh? Jom kita tengok contoh 4. Kenal pasti rajah yang menunjukkan translasi, berikan justifikasi. Okey, translasi maksudnya pergerakan. Kita tengok jawapannya terus. Translasi kerana bentuk, saiz dan orientasi sama. Ingat ya, bentuk sama tak? Sama. Saiznya sama. Orientasi sama. Semua menghadap ke kanan. Okey, boleh? Seterusnya kita tengok soalan B. Bukan translasi. Kenapa bukan translasi yang ini? Kerana orientasi tidak sama. Ini menghadap ke kanan, ini menghadap ke kiri. Tak boleh. Tak boleh ya. Seterusnya kita tengok contoh 7. Awak boleh refer buku teks masing-masing ya. Saya ambil contoh dalam buku teks saja. Contoh 7. Tentukan translasi bagi rajah berikut. Baiklah, sekarang kita akan selesaikan soalan A, B dengan C. Sekarang untuk soalan A, kita ada Q, kita ada Q prime dekat sini. So yang mana satu objek, yang mana satu image. Ingat balik. Kita patah balik. Sekejap. Ingat, objek huruf sahaja, image mesti ada tanda prime. Jadi sekarang ni kita tahu ini adalah objek, ini adalah image. Maksudnya sekarang ni objek nak bergerak ke image. Baiklah, sekarang ni kita nak cari satu titik. Saya ambil bucu ini sama dengan bucu ini kan. Dia kongruen, dia sama. Jadi sekarang ni objek nak bergerak ke image. Pergerakan dia apa tadi? X, Y, yang mana X adalah ke kiri atau kanan, yang mana Y pula adalah atas atau bawah. Jadi sekarang kita nak buat yang mana dulu? Ya, ke kiri atau ke kanan. Jadi sekarang untuk Q bergerak ke Q prime, dia perlu ke kiri atau ke kanan? Ya, dia perlu ke kiri. Jadi sekarang kita harus mengira berapa? 1, 2, 3. Ke kiri 3. So saya tulis ke kiri 3. Dan kemudian dah sampai belum dekat titik yang kat atas ni? Belum. Dia perlu ke atas. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi ke atas adalah 4. Jadi jawapan dia apa? Jawapannya adalah bila kiri positif ataupun negatif? Negatif. Jadi apa ni? Negatif 3 atas positif 4. Jadi jawapannya adalah negatif 3, 4. Dapat? Okey, bagus. Sekarang kita tengok soalan B. Okey, sekarang mana objek? Ya, ini adalah objek. Ini adalah image. Mana kita tahu ini adalah image? Sebab dia adalah P prime di situ. Baiklah, sekarang kita cari sudut ataupun bucu yang kongruen.
Ya, saya akan ambil bucu ini. Sekarang ni, macam mana saya nak bergerak daripada P ke P prime? Ke kiri kah ke kanan? Ke kiri atau ke kanan? Yes, ke kiri. Berapa? 1, 2, 3, 4. Ke kiri, dia ke sana, maksudnya negatif 4. Okey, dah sampai belum? Belum kan? Jadi saya kena ke bawah. 1, 2, 3. Sekarang saya ke bawah 3. Negatif ke positif? Negatif. Jadi sekarang jawapannya apa? Ingat ya, X dulu baru Y. Jadi jawapannya adalah negatif 4, negatif 3. Dapat? C yang seterusnya. Okey, mana satu objek, mana satu image? Ya, yang atas ni adalah objek, yang bawah ni adalah image. Seterusnya saya ambil bucu ni lah, senang. Sama kan? Sekarang, perlu tak kita ke kiri dengan ke kanan? Tidak perlu. Sebab kenapa? Dia selari. Nampak tak dia selari di situ? Okey, tak perlu. Jadi maksudnya X tiada pergerakan, jadi kita akan buat dia kosong. Okey, Y dia ke bawah kan? 1, 2, 3. Bila ke bawah, dia akan jadi negatif 3. Jadi itulah jawapan untuk contoh 7. Saya harap awak faham ya. Baiklah, seterusnya contoh 9. Tentukan koordinat bagi image titik. Lukis image bagi objek A dalam rajah dengan translasi berikut. Okey, kita akan jawab dulu. Ini A. Negatif 2 maksudnya negatif ke kiri sebanyak 2. Dan negatif 4 maksudnya ke bawah. Sekarang kita teruskan. Saya ambil dulu bucu ni ya. Okey, saya tukar color. Okey, saya akan ambil bucu ni. Bergerak ke kiri 2. 1, 2. Ke bawah 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ini adalah image untuk bucu tu. Jadi saya hanya perlu draw. Daripada sini ke sini hanya 2. Jadi 2. Naik ke atas 1. 1. Dan daripada bucu ni ke bucu ni, bila dia serong, kita hanya perlu sambungkan sahaja. Jadi ini adalah image A. Kita akan tanda dia sebagai A prime. Okey, dapat? Baiklah, seterusnya saya akan buat okey, saya guna color merah pula. Untuk yang ini pula, untuk B, 3 positif maksudnya ke kanan 3 kali, negatif 1 ke bawah 1 sahaja. Baiklah, kita teruskan. Saya nak ambil bucu ini ke kanan 3. 1, 2, 3 ke bawah 1. Jadi inilah dia punya image bucu tersebut. Sini ke sini 1 saja, saya sambungkan. Sini ke sini 2, saya sambungkan lagi. Dan ini kita hanya sambungkan sahaja. Jadi ini adalah image A untuk soalan B. Dapat? Bagus. Soalan seterusnya. Tentukan koordinat bagi image titik Q31 di bawah translasi negatif 52. Untuk menjawab soalan ini, kamu ada 2 kaedah. Sama ada awak boleh melukis satah kartes ataupun akan perlu mengira lah sedikit. Kalau saya lebih suka mengira lah. Kalau untuk melukis ni boleh juga. Bila ini melibatkan nombor yang kecil-kecil ni, kita tak kisah. Okey, macam mana kita nak buat? Baiklah, macam tadi. Objek, sebelum dia menjadi image, dia harus melalui satu transformasi. Transformasi kat sini adalah translasi. Baiklah, sekarang ni yang dibagikan ialah tentukan koordinat bagi image titik Q. Sekarang nampak ada prime tak? Tak ada. Maksudnya ini adalah objek. Jadi kita tandakan 3, 1. Di bawah translasi negatif 5, 2. Sekarang ditanya tentukan koordinat bagi titik image. Okey, yang ini yang kita nak jawab soalan sekarang. Untuk yang ini, macam mana caranya? Kita ada formula.
Maksudnya objek nak jadi image harus melalui translasi, betul? Jadi objek tambah translasi akan menghasilkan image. Objek tambah translasi akan menghasilkan image. Macam mana kita nak hasilkan? Saya kata ini koordinat untuk objek 313 mewakili X, 1 mewakili Y, negatif 5 tadi mewakili X, ini mewakili Y. Maksudnya Syania, yang ini 3 tambah negatif 5. Jadi awak dapat berapa 3 tambah negatif 5? Berapa? Cuba kira. Negatif 2. Okey, seterusnya Y dengan Y pula. Nak cari yang ini. 1 tambah 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi jawapannya adalah negatif 2, 3. Cuba kita semak di sebelah, betul ke tidak? Ya, nampak koordinatnya turun ke bawah negatif 2, tengok ke tepi adalah 3. Jadi inilah jawapan dia. Boleh? Bagus. Untuk contoh 10, tentukan koordinat bagi objek titik A jika koordinat image-nya iaitu A' di bawah translasi 3 negatif 2 adalah seperti yang berikut. Maksudnya sekarang kita ambil balik. Sekarang ni awak nak buat gambar rajah ke? Saya rasa tak perlu kot. Okey, kita gunakan formula tadi. Objek harus melalui translasi baru boleh terhasilnya satu image. Jadi sekarang ni apa maklumat yang dia bagi? Dia kata tentukan koordinat objek titik A jika koordinat image-nya nampak A'. Okey, jadi maksudnya yang kat bawah ni, ini adalah A', ini adalah A'. Jadi maksudnya sekarang kita kena cari dua objek menggunakan translasi yang sama iaitu 3 negatif 2. Jadi kita masukkan dulu 3 negatif 2. Okey, kita selesaikan yang A dulu ya. Jadi ini adalah negatif 6, 1. Objeknya adalah X dengan Y. Kalau tadi untuk jawab soalan daripada objek kepada image, kita akan buat objek tambah translasi sama dengan image. Betul? Baiklah, kalaulah sekarang ni kita daripada image nak ke objek, macam mana kita nak buat? Kalau tadi tambah, sekarang kena tolak. Maksudnya image tolak translasi sama dengan objek. Image tolak translasi sama dengan objek. Maksudnya X dengan X, Y dengan Y. Sekejap ya, saya padam dulu yang ini. Baiklah, X dengan X, Y dengan Y. Jadi sekarang ini adalah X negatif 6 tolak 3. Jadi awak dapat negatif 9. Untuk Y pula 1 tolak negatif 2. Jadi jawapannya adalah 3. Jadi untuk jawab soalan A, jawapannya adalah negatif 9, 3. Dapat? Okey, untuk soalan seterusnya diberi image 9, 0. Baiklah, saya tukar color lain sikit, warna hitam. Ini pula 9, 0. Masih menggunakan translasi yang sama, 3 negatif 2. Jadi sekarang kita nak tahu dia punya objek. Okey, untuk X, maksudnya X dengan X, 9 tolak 3. Awak akan dapat 6. 0 tolak negatif 2. 0 tolak dengan negatif 2, awak akan dapat 2. Jadi jawapan untuk B adalah 6, 2. Dapat? Baik, bagus. Untuk soalan seterusnya, contoh yang 11. Diberi P' 36 ialah image kepada P29. Tentukan translasi tersebut. Okey, baiklah. Apa formula kita tadi? Objek
perlu melalui translasi akan menghasilkan image. Jadi sekarang ni apa maklumat kita? P prime 36 ini berada di bahagian image 36 dan P29 adalah objek. Sekarang kita memerlukan cara untuk bagaimana mencari nilai translasi. Baiklah. Kalau tadi objek nak ke image, objek tambah translasi. Kalau image nak pergi objek pula, maksudnya image tolak translasi. Untuk translasi pula macam mana? Maksudnya image tadi ni adalah P prime kan? Ini adalah P. Untuk mendapatkan translasi, opposite tolak P prime tolak P. Okey, P prime tolak P maksudnya image tolak objek. Sama juga X dengan X, Y dengan Y. Okey, X tolak X, Y tolak Y. Jadi sekarang ni 3 tolak 2. 6 tolak 9. 3 tolak 2 sama dengan 1. 6 tolak 9 negatif 3. Jadi itulah jawapannya. Bila awak buat banyak latihan, awak akan nampak benda ni senang je sebenarnya. Jadi saya rasa setakat itu saja daripada saya untuk kali ini. Sehingga kita bertemu lagi untuk pantulan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.